Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli. Muka surat apa? 14. Yang ke berapa? 7. Baik, muka surat 14 ke 7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala ke-7, yakni ke-7 daripada syarat sah solat. Syarat sah solat dibawa oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab ini ialah 9. 1 sampai 6 kita dah baca. Kita masuk syarat sah yang ke-7, yakni tidak bercakap. Sebab solat tidak boleh bercakap. Tawaf boleh bercakap, tapi solat tidak boleh bercakap. Walaupun tawaf sama dengan solat dari segi kena suci daripada hadas sama ada kecil ataupun besar. Kena pakai pakaian yang menutup aurat. Tawaf dengan solat sama. Tetapi Nabi sebut beza antara tawaf dengan solat ialah solat tidak boleh bercakap, tawaf boleh bercakap. Kita bercakap waktu kita tawaf dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan kawan-kawan, tidak batal tawaf. Tapi kuranglah pahala sikit sebab kita sepatutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita tawaf. Kalau tak nak zikir apa-apa pun tak payah duk cakap. Tawaf je, nak pusing sahaja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, solat tak boleh walaupun sebelum daripada turun ayat surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu memelihara solat kamu dan solat wusta, solat pertengahan, dan hendaklah kamu mendirikan solat dalam keadaan qanitin, senyap. Dalam keadaan senyap, maka tak boleh bercakap dah selepas turun ayat tadi. Sebelum turun ayat tadi boleh bercakap. Waktu zaman Nabi dulu boleh bercakap. Sahabat-sahabat yang jadi makmum di belakang boleh bercakap. Tak apa, tak batal. Macam tawaf juga. Bila turun ayat wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu solat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senyap, maka Nabi mengarahkan sahabat tidak boleh bercakap dalam solat selepas daripada itu. Sampai hari ini dan sampai kiamat, hukum tak boleh bercakap dalam solat terpakai
Dulu, kini, selamanya. Nah, yesterday, now and forever. Tak pakai. Baik, tuan-tuan. Iaitu tidak bertutur dengan sengaja. Yang tak boleh sengaja. Tak sengaja harus. Tetapi ada limit. Tak sengaja harus, tapi ada limit. Puasa tak boleh makan dengan sengaja. Tak sengaja harus, tapi tidak ada limit. Ada faham? Ada faham? Saya ulang semula. Bercakap tak boleh waktu kita solat. Tak boleh macam mana? Tak boleh dengan sengaja. Bermakna kalau tak sengaja boleh, tapi boleh itu ada limit. Puasa tak boleh makan dengan sengaja. Tak sengaja boleh, tapi boleh itu tidak ada limit. Bagi ingat molek tu. Tuan-tuan, kemudian simak yang dirahmati sekalian. Bermakna dalam solat kalau sengaja memang batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan solat, tapi diberi limit. Kalau kita al-fiqhu al-manhaji ala mazhabi al-syafi'i, dia kata diberi limit 6 patah perkataan sahaja. Kalau kita jari-jari lama kita Sabil al-Muhtadin ni, dia kata 3-4 kalimah. Tapi kitab fiqh mazhab syafi'i al-fiqhu al-manhaji yang disusun oleh 3 ulama Syria mengatakan kalau bercakap dengan tidak sengaja boleh hingga 6 perkataan. Mana lebih daripada 6 batal. Nah, tuan-tuan pribadi simak yang dirahmati sekalian. Baik. Yang bukan Al-Quran. Al-Quran tak apa. Bukan Al-Quran tak boleh. Makna kalau kita baca Quran tak apa, tuan-tuan. Kita sujud tu, sujud kita disuruh bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rukuk kita disuruh tasbih juga, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia baca Quran masa berdiri ya, masa qiyam tu. Dah, lepas baca Fatihah dan kita baca surah apa-apa yang kita nak baca. Lepas tu bila kita rukuk, kita sujud, kita tak disunatkan lagi kita baca Quran. Tapi kalau kita baca tak atas. Sebab itu bila kita sujud solat hajat, kita baca Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca Quran bukan disuruh tu. Suruh waktu diri qiyam. Tapi kita baca juga tak atas. Tuan-tuan pribadi simak yang dirahmati, yang batal cakap Melayu. Ya Allah, habis. Ya Allah, kami adalah golongan yang menzalimi diri sendiri. Jika sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, maka kami termasuk dalam golongan yang rugi. Habis. Jengkreng. Tak boleh. Dah. Quran tak apa. Tuan-tuan pribadi simak yang dirahmati sekalian. Ataupun zikir atau doa, tak ada masalah. Doa pun boleh. Janji bahasa Arab, bahasa lain pada bahasa Arab tak boleh. Batal solat dengan bertutur 2 huruf. Baik, kalau kita bertutur dengan 2 huruf, batal. Sama ada 2 huruf itu kita faham ataupun tidak. Janji dia 2 huruf, batal. Sama ada difahami atau tidak perkataan itu dengan satu huruf yang difahami. Satu huruf tak batal lagi kalau tak faham. Tapi kalau satu huruf tu difahami makna, maka batal juga walaupun satu huruf, sebab faham makna. Makna satu huruf yang ada makna. Satu huruf yang tidak ada makna tak batal. Walaupun sengaja. Tapi kalau 2 huruf sama ada makna ataupun sama ada difaham ataupun tidak difaham, batal solat. Saya slow nak bagi tuan-tuan faham molek.
Dah, tuan-tuan Ibrahim simak yang dirahmati sekalian. Baik, tengok contoh dia. Macam mana satu huruf, yang kata satu huruf bila kita bertutur yang kita boleh faham, maka batal solat. Nah, contoh ti yang bermakna jagalah atau i yang bermakna peliharalah, atau berkata dengan satu huruf yang bermak seperti alif, waw atau ya. Itu pun terjadi dua huruf juga yang membatalkan solatnya. Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Ti satu huruf, qaf baris dia bawah, ti, dan tidak ada mat, tidak ada huruf ya. Ti asal dia waqa yaqi ti. Ni payahlah nak ngaji, tuan-tuan. Kita kena ada asas ilmu sarah. Ilmu sarah. Nah, okey, waqa, waw, qaf, alif maksurah, waqa. Alif tu bentuk macam ya, nama dia alif maksurah. Faham tak faham sudah? Khairul faham? Nak ngaji nahwu sarah dulu ni. Tu dia sangkut kat mana pun sangkut. Payah nak faham dah sikit. Nah. Baik, waqa makna telah memelihara, telah menjaga. Nama dia fi'il madhi. Orang baling kata past tense. Situ. Waqa. Baik, kita nak jadikan dia mudhari'. Oleh kerana dia fi'il, nama dia fi'il masal. Fi'il masal huruf pertama dia huruf illah, sama ada alif atau waw atau ya. Di sini waw. Maka bila kita nak mudhari'kan dia, kita buang waw. Kita masukkan satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada 4 jengkring. Alif, nun, ya, ta. Habis. Sebab kita ambil satu ya. Masukkan ya jadi yaqi. Waqa yaqi. Yaqi itu fi'il mudhari'. Orang paling kata present tense. Bila kita nak jadikan dia amar, ada pelihara lah. Waqa telah pelihara, yaqi sedang pelihara. Present tense. Sedang memelihara. Ti. Bila ti itu buang ya. Buang ya depan, buang ya belakang, jadi qaf saja baris bawah. Ti. Pelihara lah. Boleh faham dah ni? Buat faham sudah. Ustaz tak apa. Hak baru nak start jengkring. Nah, baik, tuan-tuan, simak nak kita satu huruf. Qaf. Tapi makna dia pelihara. Mana ada makna. Kalau kita ti, kita cakap ti, habis yang baca. Kita taklah kata ti sebab bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Kita cakap Melayu. Pi. Pi jengkring. Pi ada mana? Pi. Pi ada mana? Adalah pergi. Ilah inallah. Pi pergi ya. Hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana. Tu ah. Pi itu pergi lah. Ada makna pi tu. Ataupun pi tu lesen pi. Kita duk solat pi. Pi sungguh jengkring. Batal. Sebab pi itu ada makna. Makna dia pergi. Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Ada tak lagi huruf-huruf kita hak dalam bahasa Rumi kita lah. Ada hak makna, ada makna selain daripada pi. Kalau ada makna, maka huruf yang kita sebut tadi akan membatalkan solat. Kalau tak ada makna tak apa, duduk saja Z. Z ada mana? Kalau dia ada kawan nama Z, baca. Sebab sebut Z tu member dia. Z. Baca. Z. Azura. Baik, ingat aku tak tahu lah. Dalam kepala aku semua Malaysia kan. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Disebut Z, kalau dia ada member nama Z, jengkring, batal. Baik, tuan-tuan, tu maksud dia. Ada satu huruf ada makna batal, tak ada makna tak batal. Tapi kalau dua huruf ada makna, tak ada makna, batal belaka. Tuan-tuan, kita kata sebagainya lah. Yang ada dua huruf ke atas, maka sama ada makna ataupun tidak, batal. Oleh kerana itu, tengok molek. Ini dia punya asas. Dia punya asas. Jika sekiranya kita berdehem
Berapa huruf? Berapa huruf? I, H, I, M. 4 huruf. Nah, jalan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia 2 huruf tak boleh. 1 huruf tak apa lagi kalau tak ada makna. 2 huruf tak ada makna pun tak boleh. 3 ke atas jalan. Budak-budak sekolah suka macam tu. Dia solat tu dia main-main. Kan mengaji sangat, solat ikut orang. Saya banyak kali ada tegur budak-budak ni bila pergi sekolah. Kalau pergi ceramah di sekolah. Contoh saya jadi imam isyak dulu sebelum ceramah. Depa duk lawan tu, belah kanan tu. Duk lawan belah kiri. Lawan tu. Hak kiri balas. Batal habis kan. Jeng kring habis. Dia bukan tahu. Sebab tu solat bukan boleh solat gitu je. Solat dia kena ada ilmu. Berdehem dengan sengaja. Batal. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ketawa. Ketawa kalau jelas 2 huruf batal. Jeng. Ketawa. Jalan. Jelas 2 huruf. Tengok boleh. Anak ni basic dia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ketawa. Menangis. Bini mati. Bini mati menangis tak? Nangis apa menikah budak ni? Bini mati menangis. Tuan-tuan. Nangis air mata buaya. Okay. Musim-musim kemarau ni, bini mati. Pergi siram kubur sehari berapa kali? 5 kali. Zuhur singgah sat siram. Piasak pula singgah sat siram. Maghrib siram. Balik isyak siram juga. Subuh siram juga. 5 kali sehari. Kemarau ustaz. Sebab apa siram? Ya, tumbuh rumput. Bini dah kata dah, selagi tak tumbuh rumput jangan duk nikah. Lah ni nak nikah tak boleh Takut mak limah balik kampung. Siram pokok tu. Dalam solat nangis tu. Nangis. Sebab tu nak menangis dalam solat hati-hati takut dia ada 2 huruf. Jalan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok imam-imam kau. Khuzuhu fagulluh summal jahid. Jelas 2 huruf jalan. Tak jelas 2 huruf tak apa. Jelas 2 huruf jalan. Batal. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Menghembus. Menggunakan mulut. Jelas 2 huruf jalan. Hembus dengan hidung. Berkat air. Jauh sangat tak bunyi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jelas 2 huruf jalan. Dengar mulai. Dia benar ni benar agak rumit sikit, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Semua ni dilakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Dia jenis batuk. Dia batuk. Kalau tak batuk tak boleh jalan. Baca Fatihah tak boleh. Dia kena batuk tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal. Tak. Sebab itu bila imam batuk, makmum jangan mufarakah, jangan ilmu tinggi sangat. Ada makmum dia tengok imam batuk, dia mufarakah, dia tak boleh batuk tu ada jelas dua huruf daripada imam, maka dia mufarakah. Jangan mufarakah. Sebab ihtimal batuk imam adalah uzur syar'i. Yang tak boleh dia batuk dengan sengaja. Dia jenis batuk lah, tuan-tuan, tak apa. Orang yang dibala dengan batuk. Dibala dengan batuk, dia batuk selalu batuk. Solat batuk, tak solat batuk, maka tak ada masalah bagi dia bila dia batuk. Seperti aku ini.
Saya kena batuk ni tahun 2012. Lah 2020 8 tahun saya batuk. Tuan-tuan. Doktor terkejut tu. Wish, 8 tahun batuk. Pergi x-ray tengok. Kita pergi x-ray. Tak ada benda. Dia kata, okey. Tak ada apa. Paru-paru okey. So batuk kenapa? Natang ni mikrofon menyebabkan saya batuk. Nah, tuan-tuan simak yang dirahmati sekalian. Bukti dia, kalau mikrofon ini ditinggalkan 10 hari tak ada batuk. Tak ada batuk. Saya pergi Mekah, mikrofon tak pakai 2 minggu 11 hari, tak ada batuk. Balik Malaysia mula. Nah, ni tiap-tiap hari saya pakai mikrofon, tuan-tuan. Simak yang dirahmati sekalian, sebulan lebih kurang 50 kali sebulan. Bukan 30, sebulan 50 kali pakai mic. Nah, saya tak tahan sini batuk. Oleh kerana itu, bila imam batuk yang uzur syar'i jangan lari. Jangan farakah. Tapi kalau imam ni tak pernah batuk, tiba-tiba batuk. Nah, tiba-tiba dia batuk. Contohlah, pagi Jumaat, imam ni tak pernah batuk pun. Sebelum jadi imam tak nak batuk, lepas jadi imam tak nak batuk, tapi bila baca ayat tu dia batuk. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha. Itu lupa ayat. Itu lupa. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha. Buat terik batuk, buat terik. Itu lupa ni buat terik batuk. Kharru sujada, jenggreng. Itu sengaja batuk. Sebab dia tak nak batuk. Bila dia salah, dia malu salah tu buat batuk. Itu. Jeng ni tak boleh. Batuk tak boleh sengaja sebab takut jelas 2 harakat, tuan-tuan. Jalan. Nah, baik tuan-tuan. Simak yang dirahmati sekalian. Jadi berdehem batuk tengok dulu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau jelas 2 huruf ke atas, maka batal solat. Kalau sengaja lah. Kalau tidak jelas 2 huruf, tidak batal. Tetapi kalau dia tidak sengaja, tak boleh, kena batuk juga, kena berdehem, tak boleh nak baca. Lebih lagi bacaan yang fardu, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian nak bagi salam. Nah, yang pertama, bacaan rukun-rukun kauli, kalau dia tak berdehem dan dia tidak batuk, dia tak boleh baca. Maka dia batuk dan berdehem, tidak jadi masalah dan tidak membatalkan solatnya. Cuma hak sunat menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama di mazhab Syafi'i juga mengatakan kalau dia batuk bacaan sunat, mana hak bukan Fatihah, bukan tahiyat akhir, bukan bagi salam, bukan rukun kauli, batal. Tapi ada pendapat ulama lain kita tidak batal, dimaaf pada syarat, sebab payah nak jaga batuk ni. Nah, di situ ada khilaf. Baik tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Okey, Pak Long, clear? Kau kena ulang ni. Ulang kali lagi, pergi makan nasi arak dulu. Tak apa. Nanti mengaji mula, tak apa. Nah, dia kena mengaji kita ni. Ngaji lama-lama dia faham. Dia tak boleh faham dengan sekali. Nah, ulang, insya-Allah kita boleh faham. Habis tentang tidak bercakap, termasuklah berdehem, batuk dan sebagainya yang saya huraikan tadi. Baik, masuk yang ke-8. Tidak melebihkan perbuatan rukun fi'li. Nombor 20 kat bawah tengok nota kaki, rukun-rukun dalam solat itu 3 perkara, iaitu rukun qalbi. Rukun qalbi ni satu je niat. Nah, niat aku sahaja aku solat tu dalam hati, itu rukun qalbi dipanggil. Rukun fi'li, perbuatan-perbuatan kita buat. Kita rukuk, kita sujud fi'li. Dan rukun qauli, rukun qauli baca Fatihah dan sebagainya, hal saya sebut tadi. Baik, hak fokus di sini rukun fi'li. Kita tak boleh melebihkan perbuatan rukun fi'li. Rukun qauli tak apa. Baca Fatihah 3 kali pun tak apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, ulang mula tak apa. Rukun qauli tak apa, tahiyat sampai lebih tak apa. Yang tidak boleh lebih rukun fi'li, kena faham. Sebab ada orang tanya boleh tak dia nak baca Fatihah 2 kali. Tu imam contoh
Mula-mula dia baca dulu alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin amin. Dia saktah, dia nak tunggu makmum baca Fatihah sebab dia nak baca pendek, dia nak baca kuliah, dia nak baca qul huwallah. Maka dia masa dia saktah menunggu tu, masa menunggu tu kita tidak disunatkan duduk saja. Maka dia pun baca Fatihah semula tapi slow. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca Fatihah semula sebab dia nak ukur sampai iya ihdinas siratal mustaqim. Dia nak ukur sampai situ baru dia nak baca qul huwallah. Sebab makmum dah baca sampai sama dengan dia baca juga, sebab tu dia baca. Bolehkah imam mengulang baca Fatihah? Jawapan dia tak ada masalah. Rukun qauli tak ada masalah, boleh ulang. Nah, yang tak boleh rukun fi'li tak boleh. Tu faham boleh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Iaitu tidak melebihkan rukun fi'li, rukun yang berasaskan kepada perbuatan anggota badan dengan sengaja, seperti sujud 3 kali atau rukuk 2 kali. Rukuk sekali saja, tiba-tiba dia buat 2 kali, menambah rukuk dalam 1 rakaat, maka batallah solat dia. Kecuali solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Solat gerhana yang paling sempurna kita rukuk 2 kali, tuan-tuan. Nah, habis Fatihah pertama rukuk Allah, habis Fatihah baca surah rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Baca Fatihah semula, baca surah semula, rukuk mula. Kemudian sami Allahu liman hamidah tidak, kemudian Allahu akbar sujud. Jadi solat gerhana hak afdal, rukuk 2 kali, sujud 2 kali. Sujud memang 2 kali dah dalam 1 rakaat. Nah, jadi rukuk 2 kali, sujud 2 kali. Gerhana tak apa. Solat lain kalau kita buat rukuk 2 kali, hukum dia batal. Nah, kita dikira menambah rukuk. Ingat tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun sujud 3 kali. Sujud 3 kali ini kita baca ayat ada sujud sejadah. Kita pun pergi sujud. Nah, kita baca ada sujud sejadah, kita pun sujud. Wasjud waqtarib Allahu akbar. Sujud tilawah. Dan naik pula Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tambah surah lagi. Nah, rukuk mula. Batal solat. Jawab. Tak batal. Batal. Sebab apa batal? Tambah sujud tilawah. Pagi Jumaat tak apalah Nabi buat, tuan-tuan. Pagi Jumaat kita baca surah sejadah. Ada sujud innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada. Itu memang Nabi buat. Sunnah, tak apa lah. Solat lain dipilih ayat yang ada sejadah, pergi sujud jengkreng, tambah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita datang lewat pagi Jumaat. Kita datang tu imam dah nak masuk innama yu'minu bi ayatina, dah kita Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sujjada, kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Kita berfatihah. Tak habis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sujud dah tu. Tak habis gini. Wala nak masuk wala dha, imam Allahu akbar. Kita waladdallin amin Allahu akbar. Betul? Tadi imam sujud tak apalah, kita ikut dia. Dia bangun dah, sujud pula. Tambah sendiri. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Lain kali kalau kita datang elok takbir Allahu akbar, imam Allahu akbar, jangan macam tiap hari sujud dulu Allahu akbar, bangun Allahu akbar,
kita Allahu Akbar, baru ucap Fatihah. Ataupun kita separuh, ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam sujud. Jangan berhabis, sujud dulu, Allahu Akbar. Imam bangun, Allahu Akbar. Kita bangun, Allahu Akbar, sambung lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tu sambung. Imam sama ayat dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ada faham? Ha. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita masuk masjid, tak sempat takbir lagi. Kalau kita nak takbir pun tak apa, duduk belakang. Tapi tak takbir, imam sujud dulu. Lepas tu bangun pergi takbir, masuk dalam saf. Itu kaedah, duduk masuk jalan. Imam sujud, kita jalan. Tak kena tu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, banyak benda yang kita kurang faham sebenarnya. Kalau berlaku tak tahu nak buat apa. Mana? Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, imam dia tidak baca tahiyat awal. Ini saya nak bagi contoh bagi faham. Imam tak baca tahiyat awal, dia bangun tu. Tak apa, kita ikut lah. Nanti sebelum di tahiyat akhir, lepas dia baca tahiyat akhir, dia patutnya sunat sujud sahwi sebab dia meninggalkan sunat ab'ad tahiyat awal. Tapi tu imam tu tak sujud, dia bagi salam terus, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum sujud. Makmum tak bagi salam, makmum sujud. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbi firli. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah atau tidak? Sah kata gini. Tak sah gini. Sebab aku tak dengar suara jauh. Yang ni kan gini. Oh gini. Yang tu tak apa, tuan-tuan. Tadi tak boleh, ni tak apa. Sujud sahwi, kalau imam tak sujud, kita sunat sujud, tidak dikira menambah sujud. Tak apa. Tak sujud pun tak apa, dah imam tak sujud, kita pun tak sujud, tak apa. Imam tak sujud, kita sujud pun tak apa. Tidak dikira menambah sujud. Bagi ingat boleh, tuan-tuan. Kita solat, patut kita duduk tahiyat awal. Tapi kita lupa, kita pun Allah bangun tu, belum sampai tahap rukuk. Setakat tu, bangun setakat tu. Rukuk tara tu, bangun tara tu je. Teringat tahiyat awal, kita pun duduk. Baca tahiyat awal. Ataupun kita bangun sampai tahap rukuk. Sampai tahap rukuk, teringat tak baca tahiyat awal, kita duduk. Kita baca tahiyat awal. Nanti bila sebelum bagi salam, kita sujud Allahu Akbar, sujud sahwi. Sebab tadi kita terlepas bangun dah, tapi tak sampai tahap sujud, tak sampai tahap rukuk, kita teringat, kita turun balik baca. Lepas kita baca tahiyat, kita pun tak bagi salam lagi, kita sujud Allahu Akbar, sujud sahwi. Gini ke gini? Gini. Dia kata tak batal. Jawapan dia batal. Sebab kalau kita dah bangun belum sampai tahap rukuk, baru situ kita tak sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi kalau kita bangun sudah melepasi tahap rukuk. Tak betul lagi, lepas itu dah. Lepas itu dah tak boleh bangun, tak boleh duduk dah. Boleh duduk boleh lagi. Selagi mana tak betul gitu, boleh duduk kita pun duduk. Yang ni nanti kita sunat sujud sahwi. Mana hak sunat sujud sahwi, kita sujud tak apa. Hak tak sunat kita pergi sujud, dikira menambah sujud. Jeng keren pula. Payah belum? Malah ngaji? Tak, masa tak ngaji kita rasa mudah solat. Sebab kita buat tu, kita ikut kita semua boleh.
Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian, ikut kita semua boleh. Jadi lepak. Kenal lepak? Lepak ni. lepak rambut keriting tu. Ada tengah duk popular lah ni. Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Lepak kata kalau solat tak khusyuk, tak payah solat lah. Lepak. Kalau solat tak khusyuk, tak payah solat. Dia kata. Habis ya tuan-tuan. Khusyuk bukan rukun. Ni kita akan ngaji rukun nanti. Had 13 dalam mazhab Syafi'i. Rukun bukan rukun. Khusyuk bukan rukun. Khusyuk sunat. Maknanya kalau kita tak boleh khusyuk daripada awal sampai akhir, sah solat. Tapi kalau tak khusyuk langsung daripada takbir Allahu Akbar, mula tak khusyuk sampai bagi salam, seluruh solat tu tak khusyuk, tak sah lah tu. Tapi kalau sekadar sikit-sikit kita pergi jalan kat lain, masuk mula tarik, lepas tu berkhayal pula, tu imam baca panjang, dia nak tengok, nak ikut tak pandai, kan tu ikut makna tak pandai tak apa, dia melila tau. Lepas tu masuk balik solat mula, sah. Jadi sebab apa kalau kita tak khusyuk, kita tak perlu solat? Tak masuk dalam syariat. Tak masuk dalam syariat. Kalau siapa tak khusyuk, tak perlu solat. Solat wajib. Khusyuk bukan rukun. Khusyuk ni orang tasawuf, ahli sufi. Mereka menambah rukun, khusyuk sebagai rukun. Mana ahli sufi, kalau solat tak khusyuk, dia tidak sah. Nah, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Jadi, ngaji dengan Tok Guru yang mengaji pada orang-orang yang kita tidak kenali yang masalah. Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Jadi solat khusyuk tak ada kaitan dengan batal sah solat. Sebab dia bukan rukun dalam solat. Nak faham? Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Banyak ni. Baik, misalnya bagi contoh, misalnya ia sujud di atas suatu benda yang tajam. Ini contoh dia bagi. Sebab tu solat kita kena buka mata, tuan-tuan, buka mata. Makruh kita pejam mata dalam solat. Makruh kita solat dalam gelap. Sebab kita tak nampak apa yang ada di tempat sujud kita tu. Kalau nak pejam tanpa sebarang keuzuran syar'i, maka makruh kita pejam. Kecuali kalau pejam tu boleh khusyuk, kalau buka tak khusyuk, pejam boleh khusyuk, maka harus pejam mata. Tetapi sebelum sujud, buka mata. Masa kita nak turun tu buka mata, takut ada benda tempat nak sujud. Kita mana tahu, solat di rumah pula, ada anak kecil, ada cucu. Masa kita solat diri tu, kita pejam mata. Dia datang, cucu datang. Dia bawa apa-apa benda-benda tajam, pisau ke apa ke. Bila letak betul-betul tempat kita sujud, kita mata tak buka. Jam. Sampai nak sujud pun pejam. Elok-elok letak atas benda tajam. Bila letak atas benda tajam, apa berlaku? Lalu diangkatkan dahi. Aduh, angkat dahi. Aduh, angkat dahi. Angkat, letak balik. Habis. Lalu diangkatkan dahinya. Kemudian sujud lagi. Dia sujud tu benda tajam. Dia pun angkat, letak balik. Bila dia angkat, dia letak balik. Itu dikira menambah sujud. Betul? Sebab tu kita tak boleh angkat. Tuan-tuan. Kalau imam lambat, imam sujud lama. Allahu Akbar tu lama. Kita Allahu Akbar. Lama. Kita tak tahu apa berlaku dengan Tok Imam. Dia collect ke dia apa tak tahu. Kita nak angkat, tak boleh. Kalau kita angkat tengok, letak mula, betul. Lepas tu naknya dah. Ni sujud ni. Musing ni. Musing nak tengok Tok Imam apa jadi. 5 minit lah ni. 10 minit tak bangun-bangun ni. Kok mana Tok Imam warak sangat malam ni. Nah pusing tengok. Rupanya Tok Imam tak bangun dah. Mati dalam sujud. Tuan-tuan, simak yang dirahmati. Oleh kerana itu, jangan kita angkat, letak mula. Maka dikira kita menambah sujud, maka batal solat. Okey.
Baik, sudah dianggap menambah sujud walaupun diangkat sedikit saja, sikit angkat, tak boleh, tak boleh. Perbuatan begini dinamakan menambah rukun fi'li, maka batallah solatnya. Jaga. Baik, lain-lain yang mesti ditinggalkan ialah perbuatan yang tidak berkaitan dengan solat, seperti memukul 3 kali, melangkah 3 langkah berturut-turut dan selainnya, atau satu langkah yang keji seperti melompat, maka batallah solatnya. Tetapi dimaafkan bagi perbuatan yang sedikit walaupun banyak kali, seperti menggerakkan anak jari kerana membilang tasbih, atau anak jari menggaru-garu dengan tidak bergerak tapak tangannya, tidak batal solatnya. Syekh kita buat masuk dalam syarat sah. Kalau kita lain hak ni dia masuk dalam perkara membatalkan solat, tak apalah kau mana cerita apa. Dah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pergerakan-pergerakan besar yang dilakukan 3 kali berturut-turut batal. Hati-hati, kita takbir gini. Kita ni perbuatan besar ni. Ni besar, nah. Ni besar. Ni kecil. Ni kecil. Ni besar. Ni besar. Ni besar. Kita takbir Allah. Ada orang takbir gitu. Allah, angkat di satu angkat, dia lepas, kemudian angkat balik, dia letak ini pula. 1, 2, 3. Betul? Jalan. Tu imam solat baca tarannum. Tarannum apa? Hijaz, ras, nahawan. Tarannum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni besar ni. Ni bukan kecil ni. Nah, bismillah dan jalan. 1, 2, 3. Tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati, ada tu imam tu dia nak berlagu tu dia memang lenggok Bismillah. Oh, nah. Gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, ni ada gerak. Sebab ini adalah anggota besar ni. Ni anggota besar. 1 dengan 1, 2. Tak apa lagi. 1, 2, 3. Ada awak jenis kepala itu. Jalan juga. Bukan nanti jalan ke depan. Nah. Tubuh kita pergerakan besar ni. 3 kali betul-betul batal. Yang kecil tak apa ni. Yang ni 1000 kali pun tak apa. Rasa kata tak sini. Tak ada hal. Kecil. Tapi kalau tak sini buat gini, 1, 2, 3, jalan. Sebab gerak ni hak besar. Nah. Kalau hak ni saja tak apa. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, perjalanan kita jalan. 1, 2 berhenti. 1, 2 nak naik depan, jamaah depan dia keluar. Dia kentut. Nah, bila kita kentut ataupun apa-apalah kita teringat tadi yang batal wuduk ke apa, ataupun tak ambil wuduk lagi ke, yakin kita nak keluar daripada saf, sunat kita pegang hidung gini. Sunat pegang hidung gini. Baik, bila dah keluar, hak bawah ni naik atas lah. Sebab saf bawah bila dia bertukar ke atas, dia lebih afdal. Daripada bawah ke atas lebih afdal. Maka kita naik 1, 2 1, 2 dengan pergi 1, 2, 3 jalan. Nah, baik, pergerakan besar 3 kali berturut-turut batal. Nu ustaz, apa dia YouTube, tak apa YouTube. Solat di Mekah tau. Nah, ni imam tengah duk baca Fatihah. Dia buat gini. Tengok YouTube banyak tengok lah. Ada belakang macam-macam buat. Tak apa pun. Di Masjid Haram di Madinah, dia cuh pergi gitu lah. Mazhab lain Pak Long. Tuhan Bali. Kita Syafi'i lain. Syafi'i dia cukup teliti, bab ni dia halus. Dia tak bagi 3 pergerakan berturut-turut yang besar. Sebab 3 pergerakan yang besar dikira macam perbuatan di luar solat. Macam orang tak solat dah ni.
maka boleh membatalkan solat. Sebab tu Syafi'i dalam bab pergerakan dia halus. Mazhab lain jangan ikut. Nah, sebab tu bila kita tengok YouTube atau apa-apa yang bukan Syafi'i, tengok dulu, bukan mazhab kita tu. Nah, hati-hati. Kita pergi ikut dia jahanam. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun sekali pergerakan, tapi sekali itu pelik sangat. Macam mana dia lompat pergi tu, kosong, dia lompat. Sekali Pak Long. Sekali ke tiga gini, 1, 2, 3, dia sekali masuk tu, acok. Batal. Sekali batal. Sebab pelik, tuan-tuan. Tu tengok hak solat, apa dia solat jamaah. Nah, imam duduk sini, dia duduk sini. Tukar. Imam dia duduk sini. Datang seorang member belakang, dia duduk belakang ni. Hak ni saya tak nak cerita lagi Pak ni. Tapi hak dalam video klip tu dia duduk sini. Dia takbir Allahu Akbar, dia pergi sentuh kawan ni. Kawan ni nak turun belakang, dia pusing cium. Orang belajar silat, pusing kat belakang. Jatuh terpacak. Betul kawan dia. Batal. Walaupun sekali, tapi pelik. Tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati, macam orang tak solat. Ni bukan solat, ni silat. Batal. Baik, tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati, selesai ayat tu. Kita berhabis bang, ke-9, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, tengok kat bawah 21 nota kaki. Apa dia? Murtad, batal puasa. Bila batal puasa, batal solat. Beranak, keluar haid, nifas, batal puasa, batal solat. Gila walaupun sekejap, batal puasa, batal solat. Mabuk atau pitam, batal. Tidak niat, batal. Memang batal lah. Muntah dengan sengaja. Bila muntah dengan sengaja, batal puasa, batal solat. Makan, minum atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga walaupun kecil, batal solat. Bila batal puasa, maka batal solat. Itu mudah. Ingat perkara batal puasa, kalau kita buat dalam solat, maka membatalkan solat. Habis, tuan-tuan. Nah, kita akan sambung rukun solat minggu yang kedua, bulan depan dengan izin Allah. Saya dan isteri telah mempunyai kemampuan dari segi keuangan untuk mengerjakan haji secara pakej. Namun kami mempunyai anak-anak yang masih kecil. Agak sukar jika ditinggalkan di tanah air. Soalannya, apakah elok jika saya sebagai suami pergi haji seorang diri dahulu? Adakah anak-anak yang kecil yang ditinggalkan juga dikira sebagai istita'ah? Terima kasih. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita mampu dah nak pergi haji. Tapi ada masalah. Bila kita nak pergi haji ni, anak kecil. Anak hak boleh duduk dengan orang tak apa. Tapi anak kita ni payah. Nak tinggal dengan nenek dia pun tak nak, dengan mak nakam pun tak nak, payah ni. Maka adakah kita nak pergi haji itu dengan anak dalam gitu, termasuk dalam kita dikira mampu untuk pergi haji? Jadi kalau berlaku macam ni, nak tinggal haji bukan murah. Kalau murah boleh tahan lah. Murah ni 12 hari ya tuan-tuan. Haji ni 40 hari. Jadi masalah. Jadi pergi seorang dulu pun tak apa. Maksudnya dia hak suami tu pergi dulu, isteri jaga anak. Nanti bila dah anak tu besar, isteri dia bawa pula isteri tu pergi sekali pula. Begitu tuan-tuan. Isteri dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau isteri tu melebihi umur 40 tak apa, dia boleh pergi tanpa suami. Mana suami balik tahun ni, sekali lagi kalau isteri boleh pergi, suami tak pergi pun tak apa. 40 ke atas, dia tak wajib ada mahram. Saudi tak akan tanya mana dia, apa dia mahram. Hanya. Tapi dari segi agama kena ada mahram lah. Maksudnya dia boleh, mahram tu bukan suami dia, boleh apa dia, adik dia boleh, bapak dia boleh, ataupun perempuan-perempuan yang baik-baik, kawan-kawan anak pergi tu, yang dikira salihah, maka boleh dah untuk dia pergi. Sebab apa? Sebab 40 ke atas Saudi tak minta dah pasport mahram. Tak minta mahram pergi sama.
Baik tuan-tuan, cikgu simak yang dirahmati, tengok Quran lah. Kalau kita nak pergi tak boleh sebab anak kecil, maka dikira kita tidak mampu lagi untuk pergi. Sebab apa? Sebab anak tak boleh ditinggal. Baik, seterusnya. Apa matlamat tadarus? Tujuan tadarus, tadarus Quran lah. Hak ni baca, hak ni dengar. Hak ni baca, hak ni dengar. Apa tujuan? Jibril bila setiap bulan Ramadan dia akan turun bertadarus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, dia dengar. Mana dia nak pastikan ada ataupun tidak ayat-ayat hak Nabi lupa. Takut-takut lupa. Tapi Nabi tak lupa. Nah, sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran kepada engkau wahai Muhammad, engkau tak akan lupa sekali-kali. Cuma dia datang sebagai tadarus, takut ada lupa dan sebagainya. Tadarus. Jadi kita bila tadarus, bukan kita takut lupa, kita tak apa pun. Kita nak baca bagi sahabat-sahabat lain dengar, kalau ada salah tegur Nah, kan senang. Jadi bila kita baca hadis sebutan dia tak apa betul, tegurlah. Itulah tadarus. Siapa yang bertadarus dia bersedia untuk ditegur oleh orang lain. Dan syarat orang menegur dia memang mahir dalam ilmu tajwid. Dia memang mahir. Kalau hak tegur tu tak mahir juga, belum pasti lagi tu. Takut dia tegur pun tak betul. Nah, tuan-tuan macam simak yang dirahmati, mana dalam tadarus kena ada seorang yang mahir dalam ilmu tajwid. Kalau bacaan salah dia boleh tegur dengan mudah. Itu tujuan. Matlamat dia nak baca Quran dan juga nak mengesan kesalahan-kesalahan bacaan. Nah, kalau ada. Yang kedua, jika ahli tadarus datang tidak tetap, adakah berdosa dan siapa yang menanggungnya? Sebab apa dosa pula? Tadarus bukannya wajib. Mempelajari Quran baru wajib. Tadarus ni baca Quran beramai-ramai tidak wajib, sunat. Tak datang tak ada apa-apalah benda sunat ni. Yang tiga, jika bacaan yang salah tidak ditegur kerana faktor usia tua, macam mana pula salah kena tegur? Tua muda tak kisah, lebih-lebih lagi hak tua kena tegur. Nah, tapi nak tegur tu kalau boleh yang tua-tua jugalah. Yang muda-muda tegur, dia tak payah nak terima. Dia tak, aku makan garam lebih dulu pada hang. Habislah. Budak tegur umur 15, dia 70. Tegur ni Pak Long baca salah ni. Wala dha, bukan wala ba. Aku dengan hang siapa makan garam dulu. Habis. Nah, biar hak sama-sama umur tengok mudah sikit. Payah tua-tua ni, dia kadang tu ada sedikit something. Something satu, kemudian nak jenis nak mengajuk. Payah. Okey, habis. Setakat itu dulu pada malam ini, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.